agropelancongan adalah sebahagian daripada bidang pelancongan di negara kita, Malaysia. Dia adalah pelancongan yang berasaskan pertanian dan ternakan. Selain daripada pelancong dari tanah Pamah, terdapat juga pelancong luar yang tertarik dengan topografi dan flora dan faunanya. Bagi pelancong tempatan, yang menjadi tarikan adalah suhu ataupun cuaca di Cameron Highland yang sederhana. Cameron Highland mempunyai suhu di antara 14, average 14 hingga 24 degree Celsius malam dan siang. Ini membolehkan kita di Cameron Highland mengeluarkan produk-produk pertanian tanah tinggi seperti sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan yang menjadi tarikan kepada pelancong di tanah Pamah. Kita berupaya menanam apple, pear dan anggur, tetapi hanya untuk demonstrasi, tetapi kita mengeluar banyak sayur-sayur tanah tinggi untuk dipasarkan di kawasan bawah, di lowland. Terutama sekali tomato, kobis. Kita juga mengeluarkan capsicum, leeks, brokoli dan sebagainya yang biasanya tidak dikeluarkan di kawasan bawah. Bagi buah-buahan yang sangat berjaya yang sangat penting adalah strawberry, di mana strawberry memerlukan temperature di antara 18 hingga 24 darjah Celsius, dan ini membolehkan kita mengeluarkan strawberry yang baik. Dan mengikut pelancong asing, strawberry kita mempunyai standard yang sama dengan yang terdapat di England. Bagi bunga-bungaan, yang paling penting adalah dua kategori, iaitu kategori cut flowers ataupun bunga keratan, dan juga bunga-bungaan berpasu yang dikaitkan dengan landscaping. Cameron Highland terkenal dengan cut flowersnya. Kita mengeksport, kita mengeluarkan bunga-bungaan untuk pasaran tempatan dan ekspor, seperti kekwa, chrysanthemum, rose, daisy, peacock, lily dan banyak lagi. Tetapi yang paling penting adalah chrysanthemum ataupun kekwa, di mana kita berjaya menembusi pasaran Japanese market. About 45% of Japanese market adalah chrysanthemum dari Cameron Highland. Ini menunjukkan penerimaan yang baik oleh orang-orang di Jepun. Bunga-bunga yang lain pun banyak dikeluarkan untuk pasaran tempatan dan juga ekspor. Tetapi 80% daripadanya adalah chrysanthemum. Bagi satu lagi kategori adalah bunga-bungaan berpasu. Ia dikaitkan dengan landscape. Bagi Cameron Highland, dia landscape dan taman dan landscape menjadi satu tarikan utama pelancongan bagi terutama sekali bagi mereka di tanah Pamah. Kerana landscape di Cameron Highland mempunyai bukan saja konsep, tetapi jenis tumbuhan yang sangat berbeza dengan kawasan bawah. Mereka di kawasan bawah di tanah Pamah mahu melihat sesuatu yang berbeza dari kawasan sekitaran mereka. Mereka mahu melihat garden yang mempunyai konsep yang berlainan. Contohnya kita di Cameron Highland mempunyai konsep Inggeris, atau kita katakan taman Inggeris ataupun English Garden Design, dan juga Cottage Garden Design yang sangat berbeza dengan kawasan bawah. Kemudian kita juga mempunyai tumbuh-tumbuhan yang berbeza dengan di bawah. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan kita adalah dari luar yang beriklim yang sesuai untuk iklim sederhana. Contohnya tumbuhan-tumbuhan temperat ini adalah bunga-bungaan semusim, dua musim, perennial, flowering shrub dan sebagainya. Dan konsep Taman Inggeris terkenal dengan
dengan colorful garden ataupun garden yang berbagai warna-warni, pelbagai warna, ini disebabkan oleh pengaruh ataupun kesan daripada bunga musim ataupun annual flower ni, yang mempunyai kelopak ataupun petals yang berwarna-warni, yang mempunyai saiz, rupa bentuk dan warna yang berbeza-beza. Dia biasanya selain daripada bungaan musim ini, bungaan dua musim ataupun biennials dan perennial biasanya mendominasi kawasan landscape di tanah tinggi, terutama sekali di Cameron Highlands ini. Selain daripada bunga-bungaan annual biennial dan perennial, terdapat juga flowering shrub ataupun perennial yang berbunga, dan juga beautiful climbers ataupun climbers pemanjat yang sangat cantik. Bagi strawberry, dia sangat-sangat menjadi tarikan bagi pengunjung dari bawah, dan terdapat juga pengunjung yang datang berjumpa dengan kita di Madi mengatakan mereka sangat tertarik dengan strawberry dan mereka datang sini hanya untuk strawberry bagi mereka di Tanah Kamah. Bagi foreigners ataupun bagi pelawat dari luar, mereka tidak terpengaruh dengan suhu cuaca kerana kawasan mereka lagi sejuk. Kalau kita lihat pengunjung tempatan, mereka datang kemari selain daripada produk pertanian tanah tinggi, mereka juga mahu beristirahat di samping menikmati suhu atau cuaca yang sederhana berbanding dengan kawasan bawah yang panas. Tetapi bagi foreigners, mereka lebih tertarik kepada topografi kawasan kita yang bergunung ganang, di mana mereka sangat suka dengan aktiviti seperti jungle trekking dan mossy forest, hutan-hutan kita panggil upper mountain forest, yang mana banyak sphagnum moss, hutan yang berlumut, dan juga tumbuh-tumbuhan seperti wild orchid dan nepenthes. Itu menjadi tarikan bagi pelancong dari luar. So pada kesimpulannya, Cameron Highlands mempunyai potensi yang besar untuk membangun dan memajukan industri pelancongan negara. Saya nak tanya pasal landscape. Landscape itu merupakan satu pekerjaan. So mungkin saya boleh terangkan lebih dalam untuk pengalaman Saya suka untuk mengetengahkan atau highlight taman landscape di tanah tinggi, kerana taman landscape di tanah tinggi mempunyai keistimewaan tersendiri, dan dia sangat berkait rapat dengan industri pelancongan ataupun agropelancongan di masa kini. Taman landscape di tanah tinggi sebenarnya dipengaruhi oleh kedatangan British, dipengaruhi oleh sejarah, di mana kedatangan British pada awal 1900 hinggalah 1970, dia benar-benar mempengaruhi konsep taman landscape di tanah tinggi di Cameron Highlands ini. Kalau kita tengok mengikut kepada sejarah, Cameron Highlands dijumpai oleh William Cameron pada tahun 1885, tetapi usaha untuk membangunkan, untuk menjadikannya sebagai sebuah kawasan pelancongan bermula awal 1900, hinggalah sekitar 1970-an, di mana orang-orang British mula kembali ke tanah air mereka. Dan bila saya sebutkan tentang faktor sejarah ni, mengapa ia sebenarnya mempengaruhi landscape di tanah tinggi ni? Ini disebabkan oleh British, mereka lah yang membawa konsep kita panggil
konsep taman Inggeris ni ataupun English Garden Design di Cameron Highland ini. Mereka datang, mereka membina kediaman, rumah-rumah, banglo-banglo, resort, hotel dan sebagainya. Mereka membina bangunan dengan design seni bina mereka, iaitu Tudor design, Old English Tudor design, dan kemudian mereka juga membawa masuk bunga-bungaan ataupun bahan-bahan tanaman landscape ni, seperti tumbuhan-tumbuhan eksotik mereka untuk ditanam dan juga untuk menghiasi taman-taman di kawasan mereka. Oleh yang demikian, mereka juga bukan saja mengetengahkan konsep English Garden dan juga Cottage Garden Design, tetapi juga mereka membawa masuk tumbuh-tumbuhan yang bukan dari Malaysia. Encik Yasir, boleh tak saya katakan, jadi di situlah mulanya perniagaan seni landscape? Memang betul ya. Kalau kita nak ceritakan tentang landscape perniagaan, sebab bila industri landscape mempunyai, kita katakan, satu yang signifikan, yang penting di Cameron Highland ini, industri landscape yang selain daripada landscaping, dia juga termasuk potted plant ataupun bahan tanaman untuk landscape. Itu termasuk dalam industri landscape lah. Dan lagi satu, kalau di Cameron Highland ni, industri bunga keratan ataupun cut flowers industry. Tetapi apabila kita menceritakan landscape tanah tinggi, kita biasanya menceritakan tentang konsep dan tumbuh-tumbuhannya. Macam di sekeliling ni, kalau kita tengok, macam bunga salvia merah. Yang mana, Cik? Yang salvia merah ni, salvia splendid kita panggil. Begonia semperflorens. Yang itu Petranthus mona lavender. Yang itu paling istimewa di Cameron Highland, kita panggil impatient. Impatient yang dia mempunyai banyak warna, semua tu adalah beberapa variety, dan impatient ni ataupun nama saintifik dia impatient hawkery, ataupun nama biasa dia, common name dia New Guinea impatient. Sangat biasa atau common di Cameron Highland. Kalau you pergi ke garden, you akan jumpa mereka membina taman dan mereka menanam tumbuh-tumbuhan ini untuk memberi ataupun menyumbang elemen warna kepada garden, dari segi elemen warna. Sebabnya impatient ni mempunyai kelopak bunga yang cantik dengan warna yang berbagai-bagai. Ada pink, ada merah, ada orange dan sebagainya. Saya sangat tertarik dengan bunga-bunga ni sebab cantik sangat. Ada tak usahawan muda yang meminati bidang landscape? Memang ada. Di Cameron Highland ni terkenal dengan industri bunga-bungaan ni, ataupun potted plant industri potted plant ni, di mana mereka membina nursery dan membiakkan tumbuh-tumbuhan ini melalui cara kita panggil vegetatif ataupun cutting. Dia juga boleh dibiak melalui biji benih, tetapi yang di antara yang popular adalah melalui cutting, kerana impatient ni mudah dibiakkan melalui keratan batangnya yang lembut. Tanam di dalam media seperti pelat campur dengan kokopit. Sebulan setengah kemudian dia akan berakar alih ke pasu, di mana media campurannya dibuat daripada tanah campuran kokopit dan juga bahan-bahan organik. Dan apabila di dalam pasu, apabila dia telah establish dan telah berbunga, dia boleh dialihkan ke taman untuk ditanam sebagai tumbuhan landscape. Itulah di situ terdapat peluang-peluang untuk remaja atau youngsters ni untuk menceburi diri dalam bidang perniagaan bunga-bungaan ini. Macam mana penglibatan setakat sekarang usahawan-usahawan muda? Usahawan muda di Cameron Highland ni nampaknya tidak banyak sangat. Tidak banyak sangat. Kenapa? Ada apa faktor yang mengalang mereka ke? Kalau kita lihat secara umumnya kebanyakan youngsters ni mereka lebih minat bidang lain, katakanlah komputer, di mana kebanyakannya
penglibatan youngsters ni boleh kita lihat ada orang kata terlalu banyak lah ada signifikan lah berbanding dengan apa ni yang terlibat dalam pertanian dan juga bunga-bungaan di mana kebanyakannya orang-orang yang lebih tua yang dominasi industri ini dibandingkan dengan remaja kita sebidang pertanian bunga-bungaan ni kurang sikit lah. Kurang sikit lah. Namun demikian, pada hemat Encik Yassin, ada tak future ataupun masa depan untuk ni bunga-bunga? Memang ada. Apa yang penting kita mesti memberi penekanan maksud saya kita mesti mendedahkan mereka kepada industri ini. Kita perlu dedahkan mereka supaya mereka maksud saya ilmu pengetahuan tentang bunga-bungaan tu patut diberikan kepada mereka supaya mereka minat. Apabila mereka minat, dari situ mulalah penglibatan mereka. Kita akan dapati nanti akan dapat peningkatan dalam bukan saja bunga-bungaan dalam bidang lain, pertanian lain lah, maksud saya seorang bunga-bungaan dan juga saya seorang buah-buahan pun, strawberry especially strawberry. Berkaitan dengan lanskap di tanah tinggi, terutama sekali di Cameron Highland, kita tidak dapat lari daripada terlibat dengan bunga-bungaan seperti daisy ini. Terdapat banyak jenis-jenis daisy di Cameron Highland yang menjadi tarikan pelancongan di dewasa ini. Di hadapan saya ini adalah African bush daisy. Seperti juga bunga-bunga daisy yang lain dia mempunyai bentuk bunga daisy di mana dua jenis bunga-bungaan di tengah kita panggil dish floret dan di luarnya ray floret. Bagi daisy dia mesti ada dua jenis ni, dan dia sebenarnya adalah gabungan bunga-bungaan pada satu tangkai dan bunga-bunga daisy ini sangat menarik. Bagi African bush daisy dia berwarna kuning, tetapi bagi Jabra daisy contohnya yang mempunyai bentuk bunga daisy, dia mempunyai berbagai-bagai warna mengikut variety. Ada yang warna kuning, ada merah, ada purple, ada pink, dan ada juga yang bicolors yang punya color lebih dari satu. Dan selain daripada dua jenis ini, terdapat juga jenis-jenis lain seperti Snowland daisy yang berwarna putih, Gazania regions dan sebagainya. Kita semua tahulah teknologi dalam pertanian membantu menambahkan produksi hasil pertanian. So dekat Cameron memang strawberry famous lah. So Encik Yazid boleh terangkan tentang strawberry dengan sistem teknologi yang baru yang terdapat dekat Mahdi yang memang menolong para petani untuk menambahkan produksi mereka. Okey. Strawberry adalah sesuatu yang tidak asing dengan industri pelancongan di Cameron Highland ni. Seperti yang saya kata tadi, dia menjadi tarikan utama bagi pelancong-pelancong di tanah bawah, tanah pamah, untuk datang melihat penanaman, bukan saja melihat tapi mempelajari cara penanaman strawberry di Cameron Highland. Jadi ini sebagai contoh. Di sini adalah kita panggil model farm, di mana golongan sasar kita kita di Mahdi ni Taman Agroteknik sebagai satu wadah di mana kita mengalihkan teknologi kita kepada golongan sasar. Golongan sasar kita sudah tentulah. Golongan sasar ni siapa? Dia adalah entrepreneurs, growers dan juga farmers. Surrounding Cameron Highland. Mereka datang kemari untuk melihat teknologi. First of all, nak melihat teknologi selain daripada melihat cara penanamannya dan sebagainya. Mereka cuma daripada Cameron Highlands sahaja ataupun ada daripada contohnya dari Sabah? Ada. Cuma saja memang ada. Cuma perlu kita tahu strawberry memerlukan
suhu temperature di antara 18 hingga 24 darjah Celsius. Jadi dia memang klimat sejuk lah. Ya, jadi mana tidak ramai dari bawah yang boleh terlibat dalam ini, kecuali di Sabah, Kundasang Sabah, di mana cuaca sejuk, dan juga di Cameron Highland juga kawasan-kawasan macam Genting Highland dan sebagainya boleh menanam. Tetapi mengikut statistik yang banyak terdapat strawberry adalah di Cameron Highland. Jadi ini adalah pusat pengeluaran strawberry. Menyertakan tentang pengeluaran, kita dapati terdapat perubahan dalam teknik pengeluaran strawberry daripada sebelum tahun 2000 hingga sekarang. Kalau kita lihat sebelum tahun 2000, penanaman strawberry ini menggunakan media tanah. Maksud saya kita menggunakan batas tanah dan kita cukup dengan plastik, mulching, tebuk lubang dan kita tanam seedling strawberry itu. Kemudian pokok strawberry akan membesar dan buahnya akan terjuntai di atas plastik. Itu 40 tahun sudah. Tetapi dewasa ini petani-petani tidak lagi menggunakan teknik itu. Mereka telah berubah daripada sistem tanaman tanah kepada tanaman tanpa tanah, ataupun kita panggil soilless culture. Soilless culture. Ini adalah contohnya. Ya, ini adalah contoh di mana bag berisi kokopit. Yang mana satu boleh tolong tunjukkan mana kokopit? Ini adalah kokopit. Kalau kita lihat, ini semua adalah kokopit plus a little bit of perlite. Jadi dia adalah 0% soil. Kosong. Soil tak ada. Ini adalah kokopit. Kokopit ataupun coconut coir dust, ataupun cakap Melayu sabut kelapa. Cuma sabut kelapa. Plus a little bit of perlite. The whitish material is perlite. Ada baja tak? Baja kita yang beri. Dan penanaman ini perlu digabungkan dengan sistem pengairan dan pembajaan yang berbeza, kita panggil fertigation system. Di mana kita pun tahu fertigation datang daripada dua terms, fertigation dan juga fertilizer and irrigation. Gabungan jadi fertigation. Di mana kita tidak mengairkan tanaman secara manual, tetapi kita menggunakan kalau kes strawberry ini kita menggunakan piping daripada PE. Ini piping ini small, both lah, yang ini dan yang ini kita panggil micro pipette, dan juga ini piping dia, dan juga kita menggunakan kita panggil drippers untuk mengalirkan air ke tumbuh-tumbuhan. Bermakna kita tidak menggunakan baja biji ataupun granules, tetapi kita perlu bancuh di dalam tangki-tangki baja. Kita perlu menyediakan kita panggil nutrient solution ataupun baja air ni, nutrient solution ni, dan kita menggunakan pump elektrik untuk menolak baja ni terus ke tiap-tiap pokok dan terus ke zon akarnya. Roughly berapa kos nak set up benda yang system fertigation untuk strawberry macam ni? Kawasan ni lah. Okey. Kalau kita ambil satu pokok, satu pokok zaman dulu nilai dia RM7 satu pokok untuk kos dia. Tapi sekarang dia telah meningkat RM11 satu pokok. 11 pokok. Itu mengambil kira semua bahan tanaman dan juga material lain seperti kokopit dan sebagainya, dan juga bahan tanaman seperti strawberry seedling, strawberry seedling. Jadi kalau RM11 satu pokok sekarang ni, you just multiply. Kalau katalah 100,000 plants, 100,000 tambah RM11. So itu adalah kos dia. Dan biasanya bagi pengusaha-pengusaha strawberry ni, dia akan mendapat hasil yang lumayan. Satu pokok strawberry boleh menghasilkan 700 hingga 1 kilo buah satu tahun. Jadi kalau kita nak tahukan satu pokok
one plant will produce about 700 gram to 1 kilogram of strawberry. So if you want to know berapa hasilnya, you just multiply. Katalah 100,000 plant time by 1 kg time by 30 ringgit per kg, 20 ringgit per kg. It depends on current price. Katalah 25 ringgit. You kali 25 ringgit, you kali 1 tahun. The result adalah more than 1 million. Maknanya untuk 100,000 pokok dia menghasilkan 2 hingga 3 juta ringgit. Wow, sangat menguntungkan. Jadi memang lumayan. Itulah sebabnya kadang-kadang kita panggil luxurious cultivation, sebab dia memerlukan modal yang besar untuk to set up the business, dan juga dia memberi pulangan yang sangat lumayan. Orang muda dengar tu, pulangan banyak ni. Tetapi kekangan dia adalah kerana cuaca, faktor cuaca. People from the lowland, mereka tidak dapat menanam tumbuh-tumbuhan ini kerana masalah cuaca. Beberapa tahun yang lalu terdapat company daripada Pantai Timur telah membina farm dari strawberry, dan mereka telah buat berbagai penyesuaian bagi merendahkan suhu kawasan, seperti menggunakan kipas dan air. Tetapi akhirnya kos menjadi terlalu tinggi dan mereka tidak dapat meneruskan bisnes, rugi. Jadi apa pun dan terdapat lagi satu masalah pollination. Strawberry kita boleh gunakan katakanlah air conditioner, kawasan yang bergedung, kemudian kita gunakan air conditioner untuk bagi dia suhu dia rendah. Tetapi apabila kita enclose that area, kita menghalang this pollinating agent like bees, wasps and also honeybee especially daripada memasuki kawasan itu. Akibatnya pollination tidak dapat berjaya dan tak dapat berlaku, dan buah tidak akan berhasil. So bermakna dia memerlukan kawasan terbuka supaya pollinating agent boleh masuk. That's why kita memerlukan temperature 18 hingga 24 degree Celsius. Kalau dekat bawah tak boleh, sebab itulah sebab temperature. Kekangan dia yang utama adalah tapi pertanian strawberry ni memang menguntungkan. Memang menguntungkan. Bagaimana pula tentang teknologi penanaman dia? Media dia dan juga pengairan dia. Media dia adalah kokopit campur sedikit pelat, dan seperti yang saya kata tadi, kita menggunakan bersama-sama dengan kokopit ni sistem fertigasi atau fertigation system. Dia kalau disoal mengapa kita beralih daripada sistem konvensional yang mana kita penanaman atas batas tanah lagi mudah, tanam biar saja, lepas tu bagi biji granules, daripada kita menggunakan sistem yang little bit sophisticated. Mengapa? Dia mempunyai banyak kelebihan atau advantages, seperti increase in yield, ataupun penambahan hasil tanaman. Sebab mengikut laporan, dia akan meningkat, hasil akan meningkat 4 kali ganda. Dan ada orang yang claim to be 10 times, 10 kali ganda. Jadi yang paling penting sekali adalah increase in yield, atau peningkatan hasil dengan menggunakan sistem fertigasi dan juga soil culture ini. Kedua, kita dapat mengatasi masalah jangkitan penyakit, penyakit yang dibawa oleh tanah, macam fusarium dan sebagainya. Jadi bila kita menggunakan kokopit, kita dapat mengatasi masalah ini. Kemudian kita juga dapat mengawal, dapat menjalankan penggunaan air dan baja secara efisien, di mana kita boleh kawal air dan juga baja. Dan lagi satu yang penting adalah kawalan rumpai. Kalau kita tengok zaman dulu, kalau kita tanam atas batas, kita perlu hire lebih workers untuk buang rumput.
Tetapi kalau kita guna kokopit, kita dapat mengatasi masalah ni sebab tak banyak rumput. Saya ada soalan terakhir yang untuk Encik. Manangkan teknologi ini sangat baik untuk mengeluarkan hasil stroberi yang produktiviti yang tinggi. Jadi seandainya saya seorang usahawan atau kita ingin menggalakkan para usahawan stroberi di kalangan beliawanis kita kan, di mana kita boleh dapatkan bahan-bahan seperti ini, kokopit lah dan sebagainya. Adakah mudah untuk mendapatkan bahan-bahan ini? Yes, sudah tentulah di Cameron Highland. Memang di Cameron Highland. Sebabnya di sini tempatnya, tempat kita menanam strawberry. Kalau you pergi ke kawasan di Berincang, Kuala Terla, Bukit Kampung Raja, even Ringlet, you boleh beli kokopit, you boleh beli plastik dia, you boleh beli drippers, you boleh beli apa saja kelengkapan untuk to set up this business ataupun cultivation. Dan kita juga tahu kokopit boleh kita beli melalui kita boleh beli di Bagan Datuk Perak. Itu kawasan dia supplier lah, kawasan tanaman kelapa di sana. Terdapat kilang-kilang yang mengeluarkan kokopit ni sebagai industri hiliran santan. Mereka mengeluarkan santan, tetapi industri hilirannya adalah sabut, kokopit. Saya nak tanya juga saya kerana penanaman strawberry ni, we just talking about the production side kan. Macam bahan-bahan ini semua mesti kita kena ada supplier kita dapatkan bahan-bahan ini. Ini semua adalah daripada Malaysia ke ataupun overseas? Ada Malaysia dan ada overseas. Kita ada banyak pilihan lah tentang kokopit is from Perak. Even now oleh kerana demand yang tinggi, kokopit tak cukup. We have to import from other countries also. That means opportunities ada pasaran untuk contohnya kita import daripada Indonesia. Lepas tu very good quality kokopit from India, Vietnam. Itu dan our neighbouring countries. Itu adalah kokopit. Walaupun kita ada kawasan industri kelapa di Bagan Datuk, tapi tak cukup kerana permintaan yang tinggi dalam pertanian. Jadi maksudnya ada kita boleh wujudkan usahawan untuk just produce this kokopit sahaja. Boleh, strawberry lah. Kokopit untuk supply lah. Untuk sistem fertigation. Itu salah satu peluang yang ada. In fact, kalau you pergi ke Bagan Datuk, memang ada ramai pengusaha yang menceburi dalam bidang kokopit ni. How about the seedling? Seedling. Seedling. Seedling anak-anak pokok. Okey, apabila kita menceritakan tentang seedling, dia lebih kepada plant propagation ataupun pembiakan tumbuhan. Bagi strawberry dia senang dibiakkan melalui runners. I want to show you one example over there. Ini adalah boleh bergerak tak apa. Ini adalah runner. Bagi strawberry, the simplest and the easiest way of propagating this plant adalah melalui runners. Di mana dah siap ada akar, you just cut it off, lepas tu you tanam dalam media kokopit. Gunakan tampot ataupun you ambil tampot, you just lekat sini, bagi dia establish. Sudah dia establish, you potong, baru you transfer to other place. Sangat mudah lah sebenarnya. Sangat mudah. Walaupun ada cara melalui biji benih, tetapi this is the best and simplest way. Kalau di Cameron Highland, saya lihat cara yang paling mudah adalah ini, runners, gunakan runners. Kalau di overseas, of course lah, kerana pembiakan, crossing, involve crossing, dia menghasilkan biji benih. Itu untuk kita kata pembentukan variety baru. Usually entrepreneurs di Cameron Highland ni, dia membeli variety baru daripada overseas, daripada US, Australia dan Holland. Kemudian tanam sini, dan apabila telah besar, dia propagate melalui runners. Macam itulah. Sama ada dia beli melalui biji benih atau dia beli melalui seedling. Biasa seedling lah. So industri seedling macam mana? Industri seedling, itulah saya kata banyak potensi. Ada banyak potensi. Tapi penglibatan adalah mereka yang mempunyai farm boleh menghasilkan banyak seedling strawberry. Tidak ada had lah, sebabnya strawberry mengeluarkan banyak runner.
So seandainya kita dapat mengeluarkan strawberry ya pada jumlah yang banyak, macam mana dengan pasaran? Pasaran itulah kita di Cameron Highlands sahaja ya yang menanam strawberry, selain daripada Kundasang. Seperti yang saya kata tadi, kita mempunyai kekangan cuaca ya. Kita tidak dapat menanam di kawasan bawah, katalah di KL atau you di kawasan Terengganu. Di Terengganu you tidak dapat tanam. Walaupun berbagai usaha untuk penyesuaian dibuat termasuk menurunkan temperature ya. Tetapi dia tidak akan berhasil untuk cultivation, discultivation. Jadi dia hanya sesuai di Cameron Highlands yang punya suhu yang sebegini. Walaupun begitu terdapat juga potensi besar untuk kita berkembang sebab dia berkait rapat dengan agropelancongan di mana buat masa ini kita tidak cukup buah untuk to cope up with the pengunjung yang naik ke Cameron Highlands ni. Tak cukup. Kalau cuti sekolah tu kawasan kita ni sekejap awal cuti sekolah dah habis dah. Di tempat lain pun begitu. Dan mereka untuk mengatasi masalah ini mereka mengimport buah dari negara luar, termasuk Mexico, Egypt dan sebagainya ya. Ada yang import menampung permintaan pelancong tempatan ya. Dan asing, tapi kebanyakan tempatan ya. Sebab bagi pelancong asing mereka tidak berapa hirau tentang strawberry sebab negara mereka pun ada strawberry ya. Tetapi bagi pelancong tempatan ya, katakanlah in the lowland, from the lowland, mereka sangat teruja dengan strawberry dan mereka dan strawberry menjadi satu tarikan yang istimewa kepada industri pelancongan lah. Itulah.